Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar saya. Pada hari ini saya Cikgu Ali Haidar Bizana Abidin akan menerangkan bagaimana kita ingin mencari ujian proporsi, iaitu untuk kes kali ini kita mencari P1 lebih besar daripada P0. Okey, jadi anda pasti akan tertanya dalam hati anda bagaimana nak cari. Jadi sebelum kita mulakan segala pencarian kita perlu mengetahui objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, iaitu pertama sekali kita kena mengenal pasti syarat bagi nilai ujian proporsi. Manakala yang kedua, kita perlu memahami definisi yang digunakan dalam pengujian hipotesis untuk proporsi. Yang ketiga, kita perlu menyatakan hipotesis nol dan hipotesis alternatif untuk ujian proporsi. Hal ini kerana untuk menghilangkan kita daripada rasa confuse ataupun keliru. Yang mana satu kita nak pilih sebagai hipotesis nol dan yang mana satu kita nak pilih untuk hipotesis alternatif. Dan yang keempat, yang terakhir sekali ialah menyatakan 5 langkah yang digunakan dalam pengujian hipotesis untuk proporsi. Jadi di samping kita untuk mencari proporsi tu, kita juga perlu tahu apakah 5 langkah dalam pengujian hipotesis untuk menyelesaikan masalah ini. Okey, seterusnya kita melihat slide seterusnya, iaitu pengenalan tentang apa yang Cikgu Ali nak bentangkan pada hari ini, iaitu oleh sebab taburan normal boleh digunakan untuk menghampiri taburan binomial, di mana NP lebih besar atau sama dengan 5 dan NQ lebih besar atau sama dengan 5. Taburan normal piawaian boleh digunakan bagi ujian hipotesis untuk proporsi. Jadi seterusnya apa yang kita perlu tahu yang kita perlu tahu yang paling penting sekali, iaitu formula untuk mencari nilai ujian proporsi. Jadi inilah formula yang dimasukkan, iaitu Z sama dengan P head ataupun P topi dalam bahasa Melayu, ditolakkan dengan P dibahagikan dengan punca kuasa 2 PQ bahagi dengan N. Okey, cikgu pasti pelajar-pelajar cikgu yang comel-comel ini pasti ingin mengetahui apakah maksud yang diwakili oleh simbol-simbol dalam formula tersebut. Jadi kita lihat slide seterusnya untuk mengetahui apakah maksud simbol tersebut. Okey, di mana N itu adalah saiz sampel. Macam mana nak tahu saiz sampel ni? Kita tengok kalau dalam soalan tu, kalau dia kata satu sampel telah dibuat ataupun sebanyak 100 ekor arnab telah dikaji, maksudnya N itu adalah 100. Manakala P itu adalah bermaksud proporsi untuk populasi. Q adalah 1 tolak P. Jadi maksudnya nak cari Q itu daripada 1 ditolakkan dengan nilai P tu. Dan juga seterusnya P head, iaitu P topi, macam adalah proporsi sampel. Okey, itulah. Jadi pasti pelajar-pelajar tu dah mengetahui apa maksud-maksudnya, dan kita lihat bagaimana kita nak aplikasikan dalam penyelesaian masalah. Jadi di bawah menunjukkan cara untuk mencari proporsi, iaitu dalam kes ini P1 lebih besar daripada P0. Okey, penyelidik mengenal pasti bahawa 18% pelajar institusi pengajian tinggi awam, iaitu IPTA, merokok paling banyak 1 paket rokok dalam sehari. Seramai 300 pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris, iaitu UPSI, diselidik dan kajian mendapati seramai 70 pelajar UPSI merokok paling banyak 1 paket rokok dalam sehari. Dengan menggunakan nilai alfa iaitu 0.05, uji tuntutan bahawa lebih 18% pelajar IPTA merokok paling banyak 1 paket rokok dalam sehari. Jadi pasti pelajar-pelajar cikgu akan tertanya-tanya kenapa Cikgu Ali ni meng-highlightkan ataupun membuat warna yang berbeza pada perkataan lebih itu dalam persoalan ini. Jadi kita lihat apakah kegunaannya. Jadi untuk menyelesaikan masalah ni kita ada 5 step, iaitu yang pertama, langkah 1 iaitu hipotesis. Jadi untuk langkah 1 ini hipotesis, kita ingin mengenal pasti mana satu hipotesis nol dan yang mana satu hipotesis 1. Jadi hipotesis nol kita adalah P lebih kurang atau sama dengan 0.18. Manakala hipotesis 1 kita adalah P lebih besar dari 0.18. Di sini cikgu letakkan sebagai tuntutan dalam soalan ini. Kenapa? Inilah adanya kaitannya dengan cikgu menekankan perkataan lebih itu, kerana jika kita lihat soalan yang terakhir itu, iaitu dengan menggunakan alfa sama dengan 0.05, uji tuntutan bahawa lebih 18%. Uji tuntutan bahawa lebih 18% pelajar IPTA merokok paling banyak 1 paket rokok dalam sehari. Jadi lebih itu bermaksud kita nak bagi tuntutan itu pada simbol lebih, iaitu greater than ataupun simbol lebih lah dalam hash alternatif, iaitu P
lebih besar daripada 0.18. Itulah tuntutan kita dalam soalan ni. Jadi kita lihat langkah seterusnya, iaitu langkah kedua, kita nak menghitung nilai genting. Nak mencari nilai genting ni. Bukan genting Highland Nilai genting ni adalah critical value dalam bahasa Inggeris dia. Jadi bagaimana kita nak mencari nilai genting ini, kita perlu perlu kita lihat pada meja Z ataupun Z table, dan kita akan dapati nilai Z alpha kita adalah 1.645. Jadi apabila kita sudah mengetahui nilai genting kita atau critical value, kita teruskan langkah seterusnya, iaitu langkah ketiga, nilai uji ataupun test value. Bagaimana kita nak menguji nilai, nak cari nilai uji ini dalam persoalan ini. Yang pertama sekali, kita kena mencari Q kita, iaitu formula yang cikgu tekankan tadi, iaitu untuk cari Q adalah 1 tolak P. Nilai P iaitu 1 tolak 0.18, dan kita dapat 0.82 untuk nilai Q. Seterusnya kita mencari pula bagaimana nilai untuk mencari nilai P head ataupun P to P dengan menggunakan formula X over N. Apakah nilai bagi X dan N itu? Iaitu 70 untuk X dan dibahagikan dengan N kita adalah 300, dan jawapannya adalah 0.233. Okey, seterusnya apa pula yang kita perlu cari Kita perlu cari pula nilai Z. Nilai Z kita yang cikgu terangkan tadi. Untuk mencari nilai Z, kita gunakan formula P head atau P to P, tolakkan dengan Q, dibahagikan punca kuasa 2 PQ bahagi dengan N. Jadi kita cuma masukkan nilai-nilai yang kita dah dapat, iaitu P head kita atau P to P kita adalah 0.2333, ditolakkan nilai Q kita 0.1800, dan dibahagikan dengan square root 0.18 darab dengan 0.82 dibahagikan dengan 800, iaitu N kita, dan jawapannya adalah 2.403 untuk nilai Z. Okey, macam mana kita nak kaitkan pula dalam masalah ini? Kita lihat graf 1 Kita lukis graf 1 di mana lorekan di bahagian kanan, lorekan di bahagian kanan iaitu mewakili 1.645 kiranya nilai Z alpha kita yang pertama, dan kita kaitkan pula dengan nilai Z yang kita dapat daripada pengiraan kita. Formula kita iaitu 2.403 yang mewakili nilai Z. Jadi apa yang kita dapat nyatakan dekat sini, dapat kita simpulkan. Kita teruskan yang langkah keempat, itu keputusan Jadi keputusan kita dalam masalah ini adalah kita menolak hash null. Kita menolak hash null kerana nilai Z yang kita dapat sementara tadi tidak termasuk dalam bahagian hash null iaitu bahagian yang tidak berlorek. Dan langkah seterusnya iaitu kesimpulan. Kita akan simpulkan bahawa cukup pembuktian untuk menyokong tuntutan bahawa lebih 18% pelajar IPTA merokok paling banyak satu paket rokok dalam sehari, kerana tuntutan kita adalah hash alternatif. Jadi maksudnya memang cukup pembuktian lah untuk menyokong tuntutan bahawa lebih 18% pelajar IPTA dan merokok paling banyak satu paket rokok dalam sehari, dan ia mencukupi syarat untuk kita menyokong kita punya tuntutan. Jadi itulah presentasi, itulah yang Cikgu Ali nak terangkan pada hari ini, dan Cikgu Ali simpulkan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Sungguhnya yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu dan kelemahan itu datang daripada diri dan kelemahan Cikgu Ali sendiri. Sekian, terima kasih semua